Terima kasih Timbalan Speaker. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Timbalan Speaker kerana walaupun pada asalnya saya tidak disenaraikan untuk berbahas, tetapi saya telah memohon dan Timbalan Speaker telah membenarkan. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Timbalan Speaker, saya hanya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini dan Menteri kepada peruntukan-peruntukan mengenai penambahan kepada hukuman. Memang ini adalah suatu perkara yang baik dan seperti yang telah dibahaskan oleh ramai daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, saya fikir ini akan meningkatkan lagi tahap kesedaran dan juga ia akan memperingati rakyat supaya tidak memperlekehkan undang-undang ini dan sentiasa kita mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa alam sekitar kita terjaga dan terjamin bagi tujuan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, terutamanya kita juga melihat kepada peruntukan pasal nombor 13, pasal 25 yang bertujuan untuk meminda Seksyen 45 berkenaan dengan mendapat keizinan bertulis daripada pendakwa raya terlebih dahulu, di mana pindaan ini bertujuan untuk menaikkan jumlah tawaran kompaun daripada tidak melebihi RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada jumlah denda maksima yang diperuntukkan bagi setiap kesalahan. Saya melihat kepada pasal ini dan saya menarik perhatian Menteri kepada suatu kejadian yang berlaku baru-baru ini, di mana selepas berlakunya keputusan melibatkan kes Yang Berhormat Pekan, kita lihat bahawa terdapat pihak-pihak yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan menyerang hakim yang terlibat, menyerang timbalan pendakwa raya yang terlibat. Sehinggakan kita lihat Yang Berhormat Pengerang, kalau tak silap saya, juga membuat satu ucapan semasa perhimpunan UMNO di mana kenyataan-kenyataan yang lebih kurang menghasut telah pun dikeluarkan. Ramai daripada Yang Berhormat di sini telah pun menyatakan kerisauan kami adalah bolehkah undang-undang ini dikuatkuasakan without fear or favour, dengan izin, tanpa berat sebelah. Kalaulah dikatakan pada satu ketika nanti saya lihat pihak-pihak yang terlibat merupakan VVIP ataupun merupakan orang-orang kenamaan daripada parti-parti tertentu, bolehkah Yang Berhormat Menteri, yang saya lihat bersungguh-sungguh membentangkan undang-undang ini, yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengubal undang-undang ini, yang telah mengambil langkah-langkah untuk mendapat maklum balas daripada semua pemegang taruh, dapat memberi sure bahawa undang-undang ini sudah semestinya akan dikuatkuasakan without fear or favour, tanpa memberi apa-apa kelonggaran ataupun keistimewaan kepada mana-mana pihak. Saya juga berterima kasih. Memang ini merupakan peluang yang baik kerana Timbalan Speaker merupakan, saya difahamkan, merupakan seorang pegawai pangkat atasan polis di Raja Malaysia. Saya juga difahamkan bahawa beliau merupakan seorang pendakwa, pernah membawa kes-kes di mahkamah dan seorang yang digeruni ketika beliau mendakwa melaksanakan kes-kes di mahkamah. Jadi saya ingin tanya, adakah patut pihak-pihak yang terlibat mengambil kesempatan menghentam hakim-hakim, dalam kes ini Yang Amat Arif Tengku Maimun telah pun dikecam, ada macam-macam langkah diambil, gambar-gambar suami beliau telah pun ditular, kenyataan-kenyataan fitnah dilakukan, serangan-serangan dibuat terhadap pendakwa raya, serangan-serangan dibuat terhadap mahkamah dan badan kehakiman. So apakah kepastian yang boleh diberikan oleh menteri bahawa
bila berlakunya kejadian seperti ini, kalau terdapatlah seorang ahli parlimen daripada mana-mana parti yang berada dalam kerajaan melakukan pencemaran alam sekitar dan terdapat persoalan sama ada beliau perlu didakwa atau tidak. Bolehkah Yang Berhormat Menteri yang secara bersungguh-sungguh membentangkan undang-undang ini memberikan kepastian bahawa perkara ini tidak akan berlaku? Saya amat risau Menteri, Timbalan Speaker, kerana sebagai seorang pengamal undang-undang, saya telah menerima macam-macam aduan, respon daripada rakyat di kawasan saya, daripada rakyat jelata dan juga komen-komen daripada penduduk di kawasan saya yang mempersoalkan sama ada undang-undang yang digubal di parlimen ini dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan tanpa mengira orang-orang itu sama ada orang-orang kenamaan ataupun tidak. Di sini saya juga mengambil kesempatan untuk menarik perhatian. Baru-baru ini kita juga lihat bahawa ada juga pertuduhan-pertuduhan terhadap beberapa orang ahli parlimen yang telah ditarik balik. Saya sekali lagi ingin mempersoalkan sama ada undang-undang ini yang bagi pihak saya memang merupakan undang-undang yang sepatutnya digubal, sepatutnya dipinda, denda yang sepatutnya dinaikkan. Kerisauan saya sekali lagi adalah sama ada undang-undang ini dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan pada masa akan datang tanpa memberi apa-apa kelonggaran atau keistimewaan kepada mana-mana individu oleh kerana beliau mempunyai kaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan kerajaan. So, Yang Berhormat Menteri, akhir sekali saya juga ingin tanya pendirian Yang Berhormat Menteri berkenaan perkara-perkara yang telah dibangkitkan, dan saya sekali lagi ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini di mana kenyataan telah dibuat oleh Yang Berhormat Pengerang. Minta maaf, mungkin Timbalan Speaker akan berpendapat bahawa perkara ini menyimpang sedikit, tapi saya mohon kelonggaran. Di mana Yang Berhormat Pengerang juga telah mencadangkan bahawa seseorang Perdana Menteri sepatutnya melantik seorang peguam negara yang boleh mengambil arahan beliau. So kalaulah begitu, kita rasakan dan adanya penukaran dalam peguam negara, adakah itu akan bermaksud bahawa undang-undang yang ada ini hanya tinggal sebagai undang-undang sahaja, tetapi tidak akan dikuatkuasakan oleh kerana peguam negara yang dilantik menerima arahan daripada Perdana Menteri untuk tidak memulakan apa-apa pendakwaan atau pertuduhan terhadap mana-mana individu. Terima kasih Timbalan Speaker di atas peluang yang diberikan. Saya mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Dipersilakan Yang Berhormat